Tujuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita. Yang mana ilmu itu, dengan ilmu yang kita miliki, kita dapat membina kemahuan kita untuk melakukan kebaikan. Dan kerana itu dalam ilmu ni tuan-tuan, kita tidak akan ditanya sebanyak mana ilmu yang kita miliki, tetapi apabila Allah akan nilai kita, Allah akan tanya sebanyak mana amalan yang telah kita lakukan berdasarkan kepada ilmu yang kita miliki. Jadi kerana itu penting dalam kita hidup kita ni tuan-tuan, ilmu itu perkara yang sangat penting. Dan bagi saya majlis-majlis yang sebeginilah yang dapat kita katakan membantu kita. Sebab ilmu ni tak perlu kita belajar banyak. Sebab kadang-kadang kita belajar terlalu banyak sampai kepada satu tahap kita tak mampu nak praktikkan. Jadi kerana itulah berapa ramai orang tak datang surau. Kan? Kalau nak kira semua penduduk kawasan Seksyen 5 yang datang surau An-Naim gitu, kena tambah 2 tingkat lagi lah jawab. Tapi kenapa ramai tak datang? Bila kita tanya kenapa tak datang ke majlis kuliah atau sekarang dan sebagainya, sebab dia kata kalau datang pun nanti ilmu banyak tak sempat nak amal. Jadi baik tak payah datang. Maka amal sikit-sikit tu ada dekat dia tu, dia cukup. Ya? Itu bukan alasan lah tuan-tuan. Cuma sebagai selingan saja. Jadi dalam proses nak membina diri kita tuan-tuan, kita perlu ada ilmu. Biarlah sedikit. Ilmu yang sedikit itu kalau kita mampu praktikkan, dia akan dapat memberikan manfaat untuk diri kita, untuk jiwa kita dan juga untuk diri kita. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga dia kata apa? Al-inabatu ila Allah subhanahu wa ta'ala wa mahabbatuhu bi kulli al-qalb wal iqbal alayhi wa tana'um bi ibadatihi fala shay'un ashraha li fadl al-'abd min dhalik. Qala Allah Ta'ala man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi dia kata yang ketiga ini untuk kita nak mencapai ketenangan dalam jiwa kita, al-inabatu ila Allah, ialah kita kembali kepada Allah, wa mahabbatuhu, dan kita mengasihi Allah Subhanahu wa ta'ala bi kulli qalb, dengan sepenuh hati. Kita kasih kepada Allah. Kerana kasih kepada Allah ini penting. Sebab hari ini bila kita sambut hari kekasih, siapa kita kasih? Isteri kita. Kita kasih mungkin ibu bapa kita, kita kasih anak-anak kita. Tetapi kekasih kita yang sebenarnya, yang patut kita dambakan kasihnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita boleh mencapai apa yang disebut sebagai kemanisan iman. Kerana itu Imam Bukhari dalam hadis yang pertama dia tuan-tuan, dalam kitab hadis dia kata apa? Disebut dalam hadis itu yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, salatun man kunna wajada fihi halawatal iman. Ada 3 golongan yang mana Nabi kata kalau kamu semua masuk dalam ketiga-tiga golongan ini ataupun menjadi ketiga-tiga golongan ini, wajada fihi halawatal iman, kamu akan dapat mencapai kemanisan iman ataupun dapat merasai kemanisan iman. Apa yang pertama? Ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Allah dan Rasulnya itu lebih dikasihi daripada selain. Maksud kasih ni apa? Adakah bangun pagi kita I love you Allah? Macam mana hari ini ada orang ada di kalangan para isteri ni dia minta suami dia ni menunjukkan kasih sayang dia dengan cara begitu, I love you setiap hari. Dia nak dengar sebelum dia kerja dia. Tapi sebenarnya tuan-tuan, tak guna kalau dia cakap I love you depan kita, tapi di belakang kita I love orang lain pula. Betul, kasih sayang ni tuan-tuan dengan perbuatan itu lebih penting. Jadi begitu juga kita dengan Allah. Tidak perlu kita sebut I love you Allah, tetapi yang pentingnya segala perbuatan kita, segala tindakan kita dalam kehidupan seharian 24/7, segala tindakan kita itu menunjukkan kita I love you Allah. Kita kasihkan kepada Allah. Maknanya dalam pekerjaan yang kita buat, kita pastikan tidak melanggar perintah Allah. Segala apa yang kita lakukan, kita pastikan Allah suka. Pakaian kita pastikan Allah suka. Kalau kita katakan apa juga benda yang kita nak buat, kita nak Allah redha. Itulah yang dimaksudkan dengan Allah itu, Allah dan Rasulnya itu lebih kita kasih daripada selain.
nak berniaga, kita jalankan perniagaan supaya tidak melanggar perintah Allah. Makan minum kita, begitu juga tujuannya dalam segala benda. Apabila kita jadikan keredaan Allah itu sebagai matlamat akhir yang kita inginkan, maka itulah bukti menunjukkan bahawa kita kasih kepada Allah dan Rasulnya melebihi kepada kasih kita kepada perkara yang lain. Kemudian dalam hadis itu juga Nabi kata apa, kalau kita nak sampai ke manisan iman, dia kata apa, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Kalau kita nak sampai ke manisan iman, dia kata kita hendaklah kasih kepada seseorang yang mana kita kasih kepada dia tidak lain dan tidak bukan adalah kerana Allah. Kasih kepada isteri kita, kita kasih kerana Allah. Bukan kasih kerana dia lawa, bukan kasih kerana duit simpanan dia banyak, bukan. Kasih kita kepada isteri kita adalah kerana Allah. Bermakna kalau isteri kita buat sesuatu benda yang melanggar perintah Allah, kita sebagai suami, sebagai tanda kasih kita kepada dia, kita kena tegur dia. Hari ini kadang-kadang kita kasih kepada isteri, tapi isteri nak pakai pakaian yang mendedahkan aurat, kita sebagai suami tak tegur. Sebab apa? Sebab sayang dekat dia. Kerana kita hari ini teori sayang ni mana apa tu, ikut apa yang dia bilang. Macam mana kita sayang dekat anak. Hari ini orang melihat bahawa bila apa tanda kita nak kasih sayang kita kepada anak, kita memberikan segala apa yang diinginkan. Sebenarnya salah. Jadi kerana itu dia kata kita nak kasih, nak suka, nak sayang kepada seseorang itu biarlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sayang dekat bos kita kerana Allah. Jangan kita sayang dekat dia sebab dia bos kita, sebab dia boleh bagi apa yang kita nak. Kita boleh naik pangkat, kita boleh lompat kepala orang. Dan apa juga keadaan tuan-tuan, kita suka ataupun kita tak suka kepada seseorang, asasnya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga tadi kata dalam hadis itu, untuk mencapai kemanisan iman, dia kata ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakraha ayyuqdha fil nar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke dalam akhirat. Jadi makna kita dalam hidup kita kita kena benci kepada kekufuran. Itu adalah sebahagian kita katakan daripada tanggungjawab dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maknanya dalam perspektif diri kita, kita benci untuk kembali kepada kekufuran, bermakna kita mempraktikkan cara hidup kufur. Bukan kembali kepada kekufuran ini bermakna kita masuk kepada agama lain ataupun kita murtad daripada Islam dan sebagainya sahaja. Tetapi maksud kembali kepada kekufuran bermakna kita mempraktikkan kehidupan yang jauh daripada nilai syariat. Itu tiga benda yang Nabi sebut kepada kita untuk nak mencapai kemanisan iman. Dan yang perkara yang ketiga disebutkan oleh Ibnu